Assalamualaikum dan hai guys, saya Arif Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi sebelum ni saya pernah review Sharp Aquos R, iaitu phone RM300 yang menggunakan chipset Snapdragon 835 dan yang bestnya, dia ada screen 120Hz. Dan hari ni kita ada model second gen dia, iaitu Sharp Aquos R2 yang saya boleh kata ia merupakan telefon Snapdragon 845 paling murah yang korang boleh dapatkan setakat ni. Dan yang bestnya, dia masih kekalkan skrin 120Hz. Dan phone ni pun saya dapatkan daripada seller Windy Gadget 829 di Shopee. Yang mana seller ni jual Sharp Aquos R2 ni serendah RM510 sahaja. Yang bestnya pasal seller Shopee ni dia memang peramah sangat. Jadi kalau korang nak tanya pasal stok ke, nak beli ke, boleh follow seller ni dekat Shopee atau social media dia. Tapi sebelum tu, saya nak bagi pesanan khidmat masyarakat sikit. Kalau korang tengah cari phone ex-flagship second hand, tolonglah jangan cari phone dengan Snapdragon 821 dan ke bawah. Sebab chipset ni mudah panas, kurang efisien dan buatkan bateri tak tahan lama. Jadi kalau korang nak cari phone ex-flagship second hand yang bagus, carilah phone yang sekurang-kurangnya menggunakan chipset Snapdragon 835 dan ke atas sebab lebih efisien, kurang haba dan bateri lebih tahan lama. Jadi saya pun dah gunakan Sharp Aquos R2 ni hampir 2 minggu dan tanpa melengahkan masa lagi, ini review saya untuk Sharp Aquos R2 bagi penggunaan pada tahun 2020. Pertama sekali, desain Sharp Aquos R2 ni saya boleh kata agak premium dengan binaan kaca Corning Gorilla Glass 5 dekat bahagian belakang dengan frame aluminium dekat bahagian sisi. Bila pegang phone ni memang terasa solid, cuma body dia agak licin bila dipegang tanpa sebarang pemakaian aksesori seperti silicone case. Dekat bahagian depan dia guna kaca Corning Gorilla Glass 3, cuma saya agak terganggu sikit dengan desain notch dia dan bezel bawah yang agak besar. Tapi tak apa, at least dekat bahagian bawah ni dia ada fingerprint scanner yang sangat pantas. Cuma sayangnya, phone ni tak ada sebarang fungsi face unlock untuk unlockkan phone ni. Dekat sebelah kanan phone ni ada volume dengan power button dan dekat sebelah kiri ada slot single SIM dengan slot card microSD. Dekat bahagian atas masih ada earphone jack dan dekat bahagian bawah ada port sambungan USB-C dengan speaker berasaskan mono sahaja. Bergerak ke bahagian hadapan, Sharp Aquos R2 menggunakan skrin IXO IPS LCD bersaiz 6 inci QHD+, yang turut menyokong HDR10 dan paparan 120Hz. Macam Sharp Aquos R sebelum ni, setting 120Hz ni tak boleh diaktifkan dengan satu butang sahaja. Tapi korang kena pilih apps mana yang nak gunakan 120Hz ni atau apps mana yang nak stay dengan 60Hz. So kalau korang nak aktifkan 120Hz ni secara sistem wide, korang kena enablekan satu persatu apps yang ada dekat dalam phone ni. Tapi perlu diingatkan, walaupun mode 120Hz ni boleh diaktifkan mengikut spesifik apps, tak semua boleh support 120Hz ni. Jadi korang kena survey dekat Google senarai games yang boleh support sampai 120Hz ni. Dari segi warna, display phone ni memang cantik sebab dia boleh bagi warna yang vibrant, kualiti paparan yang sharp dan boleh bagi viewing angle yang luas apabila dilihat dari sudut berlainan. Sharp Aquos R2 ni guna chipset yang sama dekat LG G7, Pixel 3, Poco F1, so phone ni memang terasa sangat laju untuk handle tugasan harian korang. Bila buat multitasking tak ada rasa hiccup, buka apps rasa lancar, yang mana benda ni pun dibantu melalui penggunaan storage UFS 2.1 yang ada dekat dalam phone ni. Kalau guna untuk gaming pun, memang rasa sedap sangat sebab korang boleh main PUBG dengan settings HDR Ultra atau Smooth Extreme dan gyro dia pun sangat accurate kalau korang onkan fungsi gyro ni. Game lain macam COD Mobile boleh set grafik very high atau high dengan frame rate max dan bagi peminat Mobile Legend, korang boleh setkan grafik sampai high setting. Dan phone ni pun nak main Fortnite pun boleh. So kalau phone tu memang ada support untuk install game ni, korang search dekat Play Store, nanti korang boleh download game Fortnite ni. Dari segi sistem, phone ni asalnya dia guna Android 8.0 Oreo, tapi korang boleh update sampai Android 10 untuk menikmati fungsi Android terkini. Sepanjang saya guna Android 10 dekat phone ni, saya tak ada sebarang isu dan performance dia pun masih dilihat lancar macam guna Android sebelum ini. Interface dia pun guna stok Android, so memang clean habis tanpa sebarang penggunaan interface yang berat. Cuma nak update ke Android 10 ni, korang kena guna VPN Jepun. So korang ikut je step dekat gambar ni, baru boleh dapatkan update ke Android latest ni. Dari segi kamera, Sharp Aquos R2 ada setup dual kamera dengan penggunaan sensor utama 22.6 megapiksel f1.9
dan sensor ultrawide 16.3 megapiksel. Cuma yang peliknya, kamera ultrawide dia boleh guna untuk video saja. So kalau korang cari button nak aktifkan kamera ultrawide ni masa ambil gambar biasa, memang tak akan jumpa. Dari segi hasilan dia, saya boleh kata kualiti dia agak hampa untuk sebuah X flagship sebab mostly gambar dia akan nampak gelap dan soft. Keupayaan dynamic range dia terlalu lemah menyebabkan gambar selalu sangat overexposed, terutama bila digunakan pada situasi low light atau pencahayaan yang ekstrim. Warna dia pun agak kemerahan, jadi tak disyorkan sangat untuk korang yang mengutamakan kualiti gambar dengan warna yang neutral. Kalau compare dengan latest entry mid-range macam Redmi 9, kualiti kamera phone ni memang akan nampak ke belakang. Tapi itulah, nak compare sangat pun tak adil juga. Sebab phone ni tak ada fungsi AI dan keupayaan HDR yang lebih baik. Gcam pun tak dapat nak selamatkan kamera phone ni sebab dia tak ada RAW support. So kalau korang install Gcam, memang akan crash masa nak buka tu. Kalau install Google Camera Go boleh, tapi fungsi HDR dia tak berfungsi langsung. Jadi tak ada point juga untuk korang install dekat phone ni. Dari segi video recording, keupayaan dynamic range dia masih dilihat lemah. Tapi yang bagusnya, rakaman dia agak stabil walaupun ada nampak kesan jerky sikit. Dan kamera ultrawide yang khusus untuk video ni pun agak soft rakaman dia. Tapi masih dilihat stabil untuk mudahkan korang rakam video guna phone ni. Dari segi kamera hadapan, dia guna sensor 16.3 megapiksel yang mana kualiti dia dilihat baik untuk dikongsi dekat social media walaupun kulit nampak sedikit soft dan warna ke arah kemerahan. Okey, ini merupakan percubaan daripada kamera hadapan Sharp Aquos R2 dan sekarang ni saya berada di Tokyo Street di Pavilion KL untuk mencuba kamera hadapan telefon ini. Kapasiti bateri phone ni hampir menyamai dengan Sharp Aquos R sebelum ni. Jadi performance bateri dia tak jauh beza sangat dengan model sebelumnya. Kalau korang guna full 120Hz, dia boleh bagi sekitar 3 jam screen on time, dan kalau korang tutup option 120Hz dan biarkan semua apps berjalan dalam 60Hz, phone ni boleh bagi sekitar 5 hingga 6 jam screen on time. Dan phone ni pun ada quick charge 3.0, so korang boleh charge phone ni dari 0 hingga 100% dalam masa sekitar 2 jam 3 minit. Secara rumusannya, ada 3 perkara yang saya suka dekat Sharp Aquos R2 ni, iaitu performance dia yang masih laju untuk harian dan gaming, guna screen 120Hz, dan bateri dia masih lagi boleh tahan sepanjang hari kalau korang guna secara casual. Cuma Sharp Aquos R2 ni dia lemah dekat bahagian kamera, jadi tak berapa disyorkan sangat kalau korang ni jenis suka ambil gambar. Tapi kalau korang jenis tak kisah pasal kamera dan memang nak cari phone yang laju, sedap buat gaming dengan harga RM500, memang saya syorkan sangat untuk korang beli Sharp Aquos R2 ni sebab korang dapat chipset Snapdragon 845, guna storage UFS 2.1 dan ada screen 120Hz, iaitu fungsi yang banyak ditawarkan pada flagship tahun 2020. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk review Sharp Aquos R2 pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe sebab lepas ni kita akan ada review Lenovo Tab M7, iaitu tablet termurah dengan sokongan 4G. Lepas tu kita ada review Redmi 9A, iaitu phone termurah daripada Redmi untuk tahun ini. Dan review Sharp Aquos R Compact, iaitu phone RM200 dengan screen 120Hz. Macam biasa, kalau korang ada sebarang soalan ke, cadangan ke, jangan segan silu untuk tinggalkan dekat bahagian komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.